Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Ustaz Muhammad. InsyaAllah untuk hari ini, kita akan belajar dengan alfabet B. B stand for backbiting. Jangan dulu. Bukan Ustaz nak cakap tentang backbiting. Tak. Tapi kita tahu bahawa akhlak ini, dia terbahagi kepada dua. Yang pertama, akhlak yang mulia ataupun akhlak mahmudah. Yang kedua adalah akhlak mazmumah ataupun akhlak yang terkeji. Jadi bila orang kata kita berbuat baik ataupun berakhlak, kita mestilah mempamerkan akhlak yang mulia. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita kena kenal pasti apakah akhlak-akhlak yang tidak baik supaya kita boleh bersama menjauhinya. Jadi pelajaran kita untuk yang kedua adalah backbiting ataupun yang kita namakan dia sebagai mengumpat. Apakah itu maksud mengumpat? Okey. Persoalan ini pernah ditanya oleh para sahabat kepada Nabi SAW. Dan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sahabat bertanya, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Adakah kamu mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan ghibah ataupun mengumpat? Sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan juga Rasulnya lebih mengetahui. Dan Nabi SAW menjawab persoalan tersebut dengan mengatakan adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut tentang saudaramu terhadap sesuatu perkara yang dia tidak suka akannya. Tuan-tuan, bercerita tentang orang lain, bercerita tentang keburukan orang lain adalah sesuatu perkara yang kadang-kadang menjadi makanan kepada masyarakat kita di luar sana. Apatah lagi dengan adanya social media dan adanya platform-platform yang pelbagai, Ustaz yakin semua mungkin akan ada, sama ada Facebook, Instagram, ataupun TikTok dan pelbagai lagi platform-platform yang kita boleh mengutarakan pendapat dan pandangan kita secara percuma. Tetapi tidak boleh, kita kena jaga tentang apakah yang sepatutnya kita lakukan dan kita cakapkan. Apabila kita bercakap tentang keburukan orang lain, sesuatu yang tidak diingini dan tidak disukai oleh orang yang kita cakap tersebut, maka ia boleh mendatangkan dosa. Dan itu adalah bukan akhlak yang baik, tetapi itu adalah akhlak yang buruk yang perlu untuk kita jauhi. Dan yakinilah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam suratul Hujurat ayat yang ke-12, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu kathiran minadh-dhann. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kamu daripada prasangka-prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangka-sangka buruk itu adalah berdosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengintip kesalahan orang lain dan jangan kamu mengumpat tentang keburukan orang lain. Allah Ta'ala menyambung perintahnya, dia kata apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka untuk kamu makan daging saudara kamu? Pastinya kamu tak suka. Suka ke kita makan daging saudara sendiri? Tak kan? Lagi sedap kita makan benda lain. Oops, tengah puasa Ustaz. Jangan risau. InsyaAllah kita akan buka puasa nanti petang. Mungkin ada yang nak masak daging dan lain-lain. Tapi yang ini daging yang Allah tak benarkan kita makan. Iaitu kita makan daging saudara kita dengan kita menyebut keburukan yang ada pada dia. Dan Allah kata apa? Wattaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Bimbang dengan perkataan kita yang buruk tersebut akan menyebabkan lebih banyak kerusakan dan orang akan bersangka buruk dengan saudara-saudara kita. Nak ke orang sangka buruk dengan kita? Kita tak nak. Walaupun macam mana pun keburukan kita, kita nak supaya Allah Ta'ala tutup keaiban kita. Ingat, kalau kita menutup keaiban orang lain, nescaya Allah akan menutup keaiban diri kita. Jadi kalau kita buka aib orang lain, nescaya Allah akan buka aib kita. Jadi jadilah kita sebagai seorang Muslim yang bertakwa. Jadilah kita sebagai seorang Muslim yang beriman. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim itu adalah orang yang menyelamatkan saudaranya daripada lisannya dan juga tangannya. Dan ingatlah, sesungguhnya ahli neraka. Jadi kita sebut sikit tentang ahli neraka. Yang paling ramai yang akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah disebabkan oleh dua dosa.
Tahu tak anda apakah dua dosa tersebut? Semalam kita belajar berkaitan tentang orang yang paling ramai masuk syurga adalah orang yang berakhlak mulia. Betul tak? Tetapi hari ini Ustaz nak beritahu, orang yang paling ramai masuk ke dalam neraka adalah disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama adalah kerana lidahnya, kerana bercakap ataupun berkata sesuatu yang tidak baik, termasuk mengumpat tentang orang lain. Yang kedua adalah dosa disebabkan oleh kemaluan mereka, kerana mereka melakukan perkara-perkara yang tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu dan ayah, guru-guru dan anak-anak sekalian, maka jagalah lisan kita, bercakaplah tentang orang lain dengan percakapan yang baik dan juga tentang perkara yang baik-baik. Mudah-mudahan perkataan kita ini akan mendoakan saudara kita yang lain dan akan menjadi doa juga kepada diri kita sendiri. Dan insya-Allah mudah-mudahan semua orang akan berjaya, semua orang akan menjaga lidah mereka daripada berkata yang tidak baik kepada perkataan dan berkata dengan perkara yang baik. Itu saja untuk sudutan kita pada hari yang kedua ini. Kita akan bersambung lagi untuk yang seterusnya. Stay tune with Ustaz Muhammad A to Z Akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.